Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu yaqul kana an-nas يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وفيه دخن. فقلت وما دخنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu an. Tuan-tuan, Hudzaifah bin al-Yaman dia sahabat Nabi. Dia dikenali di kalangan sahabat-sahabat Nabi sebagai penyimpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hebat dia ni sampai pada satu hari Umar Al-Khattab, selepas daripada wafat Nabi, ketika Umar Al-Khattab menjadi khalifah, Umar panggil dia, Umar tanya dia. Umar tanya kepada Huzaifah bin Al-Yaman, Umar kata, kamu tengok muka aku, adakah aku orang munafik? Manusia sehebat Umar boleh tanya Huzaifah bin Al-Yaman, kamu tengok muka aku, ada tak ada munafik pada muka aku? Hadis yang kita baca pada malam ini riwayat daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Kata Huzaifah, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Dia kata kebanyakan orang kalau jumpa Nabi, mereka nanti tanya Nabi tentang benda-benda baik. Orang lain kalau jumpa Nabi nak tanya Nabi tentang benda baik. Contoh sahabat jumpa Nabi, mereka tanya Nabi, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Apakah satu amalan hak paling baik? Nabi jawab. Tapi Huzaifah bin Al-Yaman, dia kata orang ramai selalu kalau jumpa Nabi, dia tanya Nabi tentang benda baik. Wa kuntu as'aluhu 'anis syarri. Tapi aku kalau jumpa Nabi, aku nak tanya Nabi tentang benda-benda yang buruk. Makhafata an yudrikani. Pasal apa? Pasal aku takut pada diri aku ada benda buruk. Benda baik ramai dah orang tanya, padan dengan orang tanya aja. Aku nak tanya tentang benda syar, tentang benda buruk. Aku nak tanya Nabi tentang benda-benda buruk, supaya bila Nabi jawab, aku boleh menghindari, aku boleh elak daripada kena benda buruk. Faqultu, kata dia, aku pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allahu bihadzal khair, fahal ba'da hadzal khair min syarr? Dia kata, aku pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami dulu hidup dalam keadaan jahiliyah, kami diselubungi dengan benda-benda jahat. Satu hari apabila Huzaifah jumpa Nabi, dia kata macam tu dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kami ni dulu hidup dalam zaman jahiliyah. Hidup kami buka mata celek pagi, yang kami nampak ialah benda syar, benda jahat. Kami hidup dalam keadaan orang minum arak. Kami hidup dalam keadaan orang berjudi. Kami hidup dalam masyarakat yang mengamalkan zina. Kami hidup dalam masyarakat yang anak dara orang kena rogol. Kami hidup dalam masyarakat yang mencuri ni lambat lepa nak mencuri. Kami hidup dalam masyarakat tipu menipu ini amalan biasa. Kami hidup dalam masyarakat saling bunuh-membunuh. Kerana satu benda kecil hang bunuh aku, adik-beradik aku bunuh balik adik-beradik hang. Inna kunna fi jahiliyah. Sesungguhnya kami dulu hidup dalam keadaan jahiliyah wasyar, dan hidup dalam keadaan dikelilingi benda-benda jahat. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Allah wa'mai kepada kami al-khair. Allah wa'mai kepada kami Islam. Allah wa'mai kepada kami engkau wahai Muhammad. Allah wa'mai kepada kami Al-Quran. Daripada kami hidup bergelumang dengan dosa, maksiat, permusuhan dan sebagainya, tiba-tiba Allah bangkitkan Tuhan sebagai Nabi. Tuhan bawa mai Quran, Tuhan didik kami. Kami hari ini hidup dalam keadaan tenang tenteram. Kami hari ini hidup dalam keadaan kenai halal haram. Kami hari ini hidup dalam keadaan tahu dosa pahala. Kami hari ini hidup dalam keadaan sentiasa ada keadilan tertegak. Kami hidup dalam keadaan harmoni. Soalnya dia kata, fahal ba'da hadzal khair min syarr? Dia kata, saya nak tanya Tuhan, dia kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah selepas ni kejahatan tu akan mai balik?
Kami pernah hidup dalam keadaan bergelumang dosa. Kami hidup dalam maksiat. Kami hidup dalam permusuhan. Tapi Tuan mai bawa Islam, bawa Quran, bawa keadilan, bawa keharmonian. Hari ini kita hidup dalam keadaan tenang, aman, tenteram. Adakah ke depan esok kejahatan ni nak mai balik? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Nabi kata ya. Lepas daripada zaman hampa hidup dengan harmoni, hampa hidup dengan tenang tenteram, hampa hidup dengan nikmat Islam dan iman, lepas ni jahat nanti mai balik. Faqultu wa hal ba'da dhalika syarri min khair. Dia kata, ya Rasulullah, lepas pada mai jahat tu adakah baik mai pula? Dulu kita hidup dalam jahiliah, Islam mai kata hidup dalam keadaan elok. Tuan kata lepas ni jahat nanti mai balik. Adakah lepas jahat tu mai balik kebaikan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Nabi kata ya. Bila ada kejahatan, ada orang akan membawa panji-panji kebaikan. Islam nanti mai balik. Islam hidup balik di dalam masyarakat. Wa fihi dakhanun. Nabi kata, tapi Islam yang mai balik esok ni adalah Islam yang ada dakhanun. Faqultu wa ma dakhanu. Abu Huzaifah bin Al-Yaman dia tanya Nabi, dia kata dakhanun itu apa? Yang kata lepas jahiliah Islam mai, lepas Islam jahat mai balik, lepas jahat mai balik kebaikan. Kebaikan yang mai tu mai sekali dengan dakhanun. Dakhanun itu apa? Huzaifah tanya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaumun yahduna bighairi hadi. Pada waktu itu Islam mai balik, tetapi orang yang memerintah kamu, pemimpin yang ada yang memerintah kamu pada masa itu, mereka ini ada dakhanun. Dakhanun itu ialah mereka memerintah tetapi tidak mengikut petunjuk aku. Nabi kata. Nampak macam baik tapi tak mau ikut Islam. Nampak macam jaga kebajikan tapi tak mau Islam. Sedangkan yang Nabi SAW bawa itu kebaikan cara Islam. Tapi akan mai satu masa esok ni kebaikan yang mai itu kebaikan baik tapi tidak mau ikut Islam. Tidak mau ikut Quran sepenuhnya, tidak mau ikut pimpinan Nabi SAW sepenuhnya, tapi bukan jahat sangat, baik juga tapi tak mau ikut Islam. Maka pada ketika itu Nabi kata kebaikan bukan tak baik-baik tetapi dakhanun, tetapi kebaikan yang ada bantah. Baik tapi tak mau nak terima Islam sepenuhnya. Ta'rifu minhum wa tunkir. Nabi kata kadang lebih tak elok lagi apabila kamu tahu kata depa itu tidak ikut petunjuk Nabi tapi kamu tak peduli. Kamu pada masa itu bersifat, orang putih kata ignorance. Kamu ignore benda tu. Kamu tahu kata itu tak betul. Kamu tahu kata dia tak ikut Islam sepenuhnya. Tapi kamu mengambil sikap membisu. Kamu ignore. Kamu ambil sikap tak mau peduli. Kalau duduk-duduk, sembang-sembang, cakap. Kata benda ni tak betul, benda ni tak betul. Tapi biar apilah. Nabi kata kamu akan melihat satu kaum yahduna bi ghairi hadi. Mereka memimpin tetapi tidak mengikut pimpinan aku. Ta'rifu minhum wa tunkir, dan sedihnya kamu tahu tapi kamu buat tak tahu. Qultu, Huzaifah kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa hal ba'da dzalikal khair min syarr? Dia kata okey. Lepas dah mai kebaikan tetapi kebaikan yang ada dakhnun, kebaikan yang baik tapi tak mau ikut pimpinan Nabi, adakah lepas tu nak mai jahat lagi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Nabi kata ya.
Lepas daripada zaman hampa duduk dalam keadaan bukan kata tak baik, cuma tak mau ikut Islam. Lepas pada tu dia akan mai satu keadaan lagi teruk. Du'atun ila abwabi jahannam. Pada ketika itu akan mai satu zaman di mana penyeru-penyeru yang menyeru orang ke pintu-pintu neraka jahannam ni cukup ramai. Orang putih kata keadaan getting worse. Keadaan ni nampak semakin karut. Dia mai macam ni. Kita tengok zaman hari ni. Kita tengok apa berlaku di Syria. Itu keadaan cukup worse. Apabila orang mengaku Islam, bunuh orang Islam. Itu worse. Apabila orang mengaku Islam yang duk tunggu turn, duk tunggu gilang, duk tunggu masa untuk nak pergi buat haji, tapi sementara nak tunggu pergi buat haji, bunuh saudara sama Islam. Apabila orang mengaku Islam, dia bukan sahaja bunuh orang Islam, dia pilih untuk bunuh orang Islam dengan cara yang cukup sadis, dengan cara yang cukup kejam. Dia boleh bunuh saudara dia sama-sama Islam dengan ambil satu pistol tembak kepala. Tapi tak, dia ambil gergaji karan. Dia pergi gergaji tengkuk saudara Islam bagi mati. Maknanya keadaannya cukup teruk. Dia main satu keadaan di mana dia mengaku Islam, tapi dia suruh saudara dia yang juga beragama Islam, suruh mengucap La ilaha illa, dia sebut satu nama. Wallahu a'lam sejauh mana betul berita yang main dekat kita. Harap-harap tidak betul. Tapi cerita mai kata di Syria ni sampai dipaksa orang-orang Islam yang Sunni suruh mengucap la ilaha illa bashar. Wal'ayazu billah. Harap-harap berita tu tak betul. Tapi kalau betul, itulah keadaan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Dia main satu zaman di mana satu manusia yang berakhlak tinggi, yang berilmu tinggi, yang Quran 30 juzuk ada di dada, yang ayat mukanya jernih, yang hidupnya hari-hari fikir tentang bagaimana nak kembangkan Islam, tiba-tiba dijatuhkan hukum mati. Macam yang dah jadi di Bangladesh. Pimpinan tertinggi Jamaat Islami Bangladesh, yang kalau tuan-tuan tengok muka dia pun tuan-tuan tak akan kata dia orang jahat, tapi mahkamah dia jatuh hukum mati dekat dia. Keadaan di mana orang jahat jadi baik, keadaan di mana orang baik dikatakan jahat. Nabi SAW kata akan mai satu zaman di mana doa ila abwabi jahannam, akan mai penyeru-penyeru yang menyeru manusia ke pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha. Siapa bantah dia, dia akan campakkan mereka ke pintu neraka. Neraka dia. Neraka dia apa dia? Penjara. Neraka dia apa dia? Dia bunuh mati. Itu neraka dia. Qultu, Huzaifah tanya Nabi, ya Rasulullah, sifhum lana. Huzaifah kata, ya Rasulullah, tolong cerita saat mai, depa ni orang macam mana? Yang kata jadi doa, yang kata jadi penyeru-penyeru kepada abwabi jahannam, yang duk suruh manusia ke neraka jahannam ni, cuba cerita saat mai kat kami, depa ni orang macam mana? Cuba sifatkan siapa mereka ni, macam mana orang, macam mana rupa mereka ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Orang yang nak buat pelingkup orang Islam ini ialah orang yang sama kulit dengan kamu. Ialah orang yang bahasa bercakapnya sama dengan kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian keadaan yang akan berlaku yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis dia. Faqultu fama ta'muruni in adrakani dhalik.
Huzaifah kata dekat Nabi, ya Rasulullah, kalaulah ditakdirkan saya hidup di zaman itu, apa nasihat Tuan pada saya? Kalaulah ditakdirkan umur saya panjang, dia kata, dan saya hidup zaman tu, zaman orang Islam bunuh orang Islam, sama sebangsa, sama seagama, sama sekulit, sama sebahasa. Tiba-tiba dia nak bunuh saya Islam, dia Islam. Kalaulah ditakdirkan umur saya panjang, saya hidup pada zaman itu, fama ta'muruni, apakah perintah Tuan kepada saya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Nabi kata, kalau pada ketika itu ada jamaah Islam, kamu join jamaah itu. Kalau pada ketika itu ada imam, ada pemimpin, ada pimpinan kepada jemaah Islam, kamu ikut dia, Nabi kata. Qultu, Muaz kata, fa in lam yakun lahum jama'atun wala imam, kalaulah pada masa itu tidak ada jemaah Islam, kalau pada ketika itu tidak ada pimpinan kepada jemaah Islam, macam mana saya nak buat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'tazil tilkal firq kullaha. Nabi kata, kalau dah keadaan jadi sampai macam tu, sampai tidak ada grup, tidak ada jamaah, tidak ada satu kumpulan yang kita boleh pergi masuk bernaung untuk nak memelihara Islam dan iman kita, Nabi kata, hang pilah bawa diri hang sorang-sorang, jangan bercampur dengan orang jahat ada tu. Walau anta adda bi athli syajarah, walaupun hang pi duduk sorang-sorang dalam hutan, makanan tak ada, hang terpaksa kena pepak akar pokok, hang pepaklah, Nabi kata, hatta yudrikakal maut, kalau sampai mati hang kena hidup dalam keadaan macam tu, buatlah, Nabi kata. Wa anta ala dhalik, janji hang kekal di atas agama Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda ni diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita dan menjadi tanggungjawab kita untuk ambil ingat. Kita dah pernah baca hadis daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ala inna rahal Islam dairah, sesungguhnya kisaran ataupun putaran Islam itu sentiasa berputar. Islam ni dia macam hidup kita. Hidup kita ni ada hari di atas, ada hari di bawah. Ada hari sihat, ada hari sakit. Ada hari senang, ada hari susah. Ada hari bahagia, ada hari derita. Hidup manusia ada putaran dia. Demikian hal dengan Islam, ada putaran dia. Ada masa Islam ditindas, dizalimi, dihina, bahkan orang yang mengaku Islam dibunuh. Ada waktu dan ada ketikanya Islam duduk di atas, Islam memerintah satu dunia. Ada masanya Islam turun bawah balik, jatuh ke bawah balik, Islam dihina lagi, Islam dibunuh lagi. Tuan-tuan tengok apa jadi di Rohingya. Orang Islam bukan sahaja dibunuh sorang-sorang, sekampung sekali kena bunuh. Bukan sahaja mereka dibunuh sekali sekampung, mereka dibakar hidup-hidup, tak kira tua, tak kira muda, tak kira laki-laki, tak kira perempuan. Sedangkan kita main masjid, kita masih lagi duk baca hadis, duk cerita zaman kegemilangan Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampailah kepada zaman sahabat-sahabat Nabi, sampailah kepada zaman-zaman tertentu selepas daripada sahabat Nabi. Islam pernah duduk di puncak memerintah. Dalam pada kita duk baca cerita Islam gemilang, dalam masa yang sama tiba-tiba orang Islam di Rohingya bukan sahaja dibunuh, tetapi dibunuh secara zalim dan kejam, sekampung sekali kena bunuh.
Maka Nabi kata, inna rahal Islam dairah. Islam ini dia berputar. Faduru ma'al kitab haitsu dara. Nabi kata, putanglah kok mana pun. Kalau hang Islam, hang dengan Quran. Waktu kita berkuasa ke, waktu kita senang ke, waktu kita sehat ke, waktu kita macam mana ke, kita dengan Islam. Waktu kita hilang kuasa ke, waktu kita susah ke, waktu kita sakit ke, kita dengan Islam. Nabi kata dia nak jadi macam mana, biar dia jadi. Kita dengan Islam. Ala innal kitab was sultan sayaftariqan. Nabi kata ketahuilah akan mai satu zaman, satu masa di mana Quran dengan pemerintah bercanggah. Hak Quran suruh, pemerintah tak buat. Hak Quran larang, nak buat. Fala tufariqul kitab. Nabi kata kalau hampa duduk dalam zaman tu, jangan bercerai tanggai daripada Quran. Kalau ditakdirkan hampa hidup pada zaman itu, zaman pemerintah bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis, bercanggah dengan Islam, hampa dengan kitab. Ala innahu sayakunu alaikum umara yaqduna li anfusihim ma la yaqduna lakum. Ketahuilah Nabi katakan mai satu masa di mana orang yang menjadi pemerintah, orang yang memerintah itu sebarang decision, sebarang keputusan yang dia buat, dia kira dia tak kira hampa. Nabi kata akan mai satu masa di mana orang yang memerintah tu dia tak fikir rakyat, dia tak fikir rakyat susah, dia tak fikir rakyat melarat, dia tak fikir rakyat derita, dia fikir dia. In asaitumuhum qatalukum. Keadaan semakin teruk apabila mai satu masa kamu bantah depa bunuh kamu. Wa in ata'tumuhum adallukum. Tapi kalau sekiranya hampa pilih untuk taat kepada pemerintah yang tak betul ini, hampa sesat. Nabi kata. Qalu ya Rasulullah kaifa nasna'? Bila Nabi cerita macam tu, sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kalaulah kami hidup pada masa tu, macam mana? Apa kami nak buat? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sana'a ashabu Isa bin Maryam nushiru bil manashir wa humilu 'ala al khushab mautun fi ta'atillah khairun min hayatin fi ma'siyatillah. Nabi kata kalau hampa panjang umur, hampa hidup pada zaman tu, hampa jadi macam mana pengikut-pengikut Nabi Allah Isa alaihi salam. Walaupun mereka diugut, walaupun mereka dibunuh, walaupun mereka ni sampai ke tahap digergaji kepala mereka dengan gergaji dan disula mereka di kayu-kayu pancang. Bagi mereka mautun fi ta'atillah khairun min hayatin fi ma'siyatillah. Bagi mereka hidup, bagi mereka mati dalam keadaan taat kepada Allah lebih baik daripada hidup derhaka Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi ingat kepada kita. Hadis ni dia panggil hadis yang bersifat futuristik. Nabi sebut benda ni 1400 tahun dulu, tapi benda tu jadi hari ini. Mana hadis Nabi itu bersifat masa depan, bersifat masa depan, bersifat mustaqbal. 1400 tahun dulu Nabi habang, hari ini jadi. Dan yang pastinya apa yang Tuhan bagi tahu dalam Quran, apa yang Nabi bagi tahu dalam hadis, pasti jadi. Bagi kita yang berkesempatan belajar Quran dan belajar hadis, hati-hati dan bersedia dengan keadaan-keadaan yang disebut oleh Nabi ini, dan pastikan kita tidak tinggal Islam walau apapun yang terjadi.
Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Muka surat 23. Muka surat 23 bab fil ladzi yakdhibu fi hilmi. Itu bab yang datang pada membicarakan orang yang buat bohong dalam mimpinya. Ni, tajuk malam ni pembohong. Dia tak mimpi, dia kata dia mimpi. Dia mimpi lain, dia pergi habaq lain. Dia nak cerita kata ada manusia yang dia ni suka bohong. Sampai tak ada pasal pun dia bohong. Apa pun dia mimpi, kalau dia tak cerita ke orang, bukan ada satu rugi dekat dia, tapi tak, dia saja nak pergi pembohong orang. Ada manusia, dia bohong apabila dia tersepit, dia bohong. Tapi ada manusia, saja-saja pun bohong. Ini dia nak beritahu. Bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan orang yang buat bohong dalam mimpinya. Ketahuilah saudaraku, buat bohong itu haram pada tempat-tempatnya di dalam jaga. Kita dalam keadaan jaga, dalam keadaan sedang, kita pergi bohong, itu haram, itu berdosa. Adapun dalam soal mimpi akan Nabi SAW, tiada siapa boleh bohong sekali-kali. Apatah lagi kalau bohong kata mimpi jumpa Nabi, sedangkan tidak pernah mimpi jumpa Nabi. Ada orang dia rasa bila dia habaq kata dia mimpi jumpa Nabi, dia rasa macam satu tashrif, dia rasa macam satu kemuliaan. Orang ada ni akan lebih sanjung dia lagi. Pasal apa? Pasal dia pernah mimpi jumpa Nabi. Dia nak ambil yang tu. Macam pernah berlaku pada satu zaman dulu, orang-orang yang mengaji agama, saja-saja dia pergi putihkan rambut dia. Dia umur muda lagi, uban tak mai lagi, dia saja pergi putihkan rambut dia. Pasal apa? Pasal dia rasa apabila dia jadi satu orang alim, apabila dia jadi satu orang yang berilmu dalam masyarakat, kalau sekiranya uban tak mai, respect orang korang, maka dia pergi putihkan rambut dia supaya orang nampak dia ni senior, orang nampak dia ni tua, orang lebih hormat pada dia. Perbuatan itu salah. Seperti mana orang rambut putih pergi hitamkan rambut salah, macam itulah orang yang rambut hitam saja pergi putihkan rambut dengan tujuan yang macam tadi salah. Dia tak sabak tu, dia tak ada sabak dalam hati dia nak pergi duduk pada kedudukan dihormati tu. Dia rasa lambat, awak aku ni lambat tua kan. Pasal orang duk kata kat dia ni ustaz-ustaz muda ni karut tak boleh pakai. Dia tak boleh dengar yang tu. Dia pergi selek bagi putih, bagi orang nampak dia tua. Sama dengan kisah mimpi jumpa Nabi. Dia tak pernah mimpi pun, tapi duk cari jalan. Macam mana nak bagi orang respect aku? Macam mana nak bagi orang hormat aku? Macam mana nak bagi orang sanjung aku? Macam mana nak bagi orang puja aku? Dia buat keluar main cerita ni. Saya ni, dia kata bukan nak kata, boleh kata tiap-tiap bulan lah, duk mimpi jumpa Nabi. Oi, tiap bulan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kan berlaku benda ni tuan-tuan, dalam masyarakat kita berlaku. Dia duduk dengan pengikut-pengikut dia. Dia habaq kat pengikut dia, dia kata tolong jaga adab, tolong bersopan. Dia kata kerana Rasulullah SAW ada bersama dengan kita. Tentu heran ke kalau dalam masyarakat kita ni ada ajaran sesat dan ada pengikut dia? Heran ke? Tak payah heran. Harun mengaku jadi Tuhan, orang ikut. Tu dah kata mengaku jadi Nabi, mengaku jadi Tuhan tu ada orang ikut. Dan yang ikut ni bukan orang tak mengaji sekolah, yang ikut ni dengan kereta mewah. Terus saya heran kalau buat mai satu ajaran pelik, buat mai satu ajaran yang luar biasa. Luar biasa ni dinilai dari segi apa tuan-tuan? Dinilai dari segi Quran dan hadis.
Benda hak dia bawa mai kat kita tu, tidak pernah kita jumpa satu hadis pun cerita suruh buat lagu tu. Hak tu dia bawa mai kat kita. Ikut meneru. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata di sini, bohong itu tidak boleh sekali-kali. Maka siapa buat bohong, nescaya telah buat dosa besar ia. Bohong, kata dia mimpi jumpa Nabi, sedangkan dia tidak pernah mimpi jumpa Nabi. Berdosa ni bukan dosa biasa, ini dosa besar. Kalau mengaku kata mimpi jumpa Nabi, padahal tidak mimpi jumpa Nabi, itu dosa besar. Pi mengaku jadi Nabi, pi mengaku jadi Tuhan, kena heret pi mahkamah. Apa nama orang televisyen ambil gambar buat peace. Ni pengikut Tuhan ni. Televisyen main ambil gambar peace, goyang pula. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka tidaklah boleh seseorang yang tidak bermimpi melihat Nabi, dia kata dia mimpi melihat Nabi, dan dibuat-buat bohong pada mengkhabarkan rupa Nabi dan direka-rekanya. Apatah lagi bila tak mimpi, pergi duk cerita ke orang kata mimpi, orang nanti tanya dia, hang jumpa Nabi macam mana? Nabi nampak duk berdiri depan ke? Nampak tangan saja ke? Nampak kelibat bayang saja ke? Nampak kasut dia saja ke? Macam mana? Bila tanya macam mana, pemohong atas pada pemohong. Sebab tak mimpi, habang kata mimpi dah bohong. Bila orang tanya mimpi macam mana, nak kena bohong lagi. Bila orang kata hang nampak tak muka, nak kena bohong lagi. Nampak, dia kata muka Nabi macam mana? Dia kata aku nak abang tak tahulah, tapi janggut putih. Katanya telah dilihatnya di dalam mimpinya itu akan semua perkara itu. Bermula dalil menunjukkan atas besar dosa sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Ali anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kadzaba fi hulmih kullifa yaumal qiyamati aqda sya'irah. Diriwayatkan saudara sepupu bagi Nabi SAW, lagi menantu Nabi, namanya Ali karramallahu wajhah. Hadis ini riwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Daripada Nabi SAW, sabda Nabi, barang siapa berbuat bohong pada mimpinya seperti dikatanya, aku lihat di dalam mimpiku akan Nabi SAW bagian-bagian rupanya. Dia pergi bohong macam tu. Semalam aku mimpi jumpa Nabi, dan kebetulan semalam malam Jumaat pergi jatuh pula malam nisfu Syaban. Dia karang. Dia nak bagi orang percaya ni, dia kena lagu tu. Dia kena bohong, dia lepas tu dia bohong lagi, lepas tu dia kena bohong lagi, nak bagi orang percaya ni. Dia kata kalau nak kata tak betul pun, malam Jumaat semalam ni pergi jatuh malam nisfu Syaban pula, dia duk pergi tu. Dia kawan yang dengar ni pun betul tak malam nisfu Syaban, takkanlah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka kata dia bermimpi begitu, dan rupa Nabi itu bagian-bagian keadaannya, sedangkan itu adalah bohong semata-mata. Nescaya diberati akan dia pada hari kiamat untuk menyimpul sebiji syair ataupun gandum. Di hari akhirat esok dia nak kena masuk neraka. Kalau sekiranya hang tak mau masuk neraka, ni hang tolong simpui biji gandum ni. Gandum tuan-tuan, besar beras kita tu. Macam mana nak simpui? Boleh kan nak simpui gandum sebiji? Nak simpui macam mana kita ambil tali rupiah simpui tu, ambil gandum, ambil beras sebiji, simpui. Maknanya boleh buat tak boleh buat benda tu? Maknanya tak boleh buat. Maknanya kalau hang tak boleh buat benda tu, hang masuk neraka. Itu maksud dia. Maksudnya Allah nak bagi tahu, kata siapa bohong kata mimpi tengok Nabi di dalam tidur dia, di hari akhirat esok dia nak kena masuk neraka. Kalau dia tak mau masuk, dia kena buat benda ni. Dia kena simpui biji gandum sebiji. Sesuatu yang mustahil dia buat. Bila dia tak boleh buat, dia masuk neraka. Maksudnya apa? Tentu dia kena masuk neraka. Kalau dia bohong, kata dia mimpi jumpa Nabi, sedangkan dia tidak mimpi.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam orang cerita. Dia kata tok bomo yang boleh duk buang hantu raya. Bomo tapi dia boleh buang hantu raya. Dia buat lagu mana? Dia ambil telung rebus, dia bawa hantu raya yang duk kacau kawan ini, bawa pergi di satu tempat. Dia kata kat hantu raya tu, hang tunggu sampai telung ni menetas. Telung rebus boleh menetas ke? Tak boleh menetas. Makna dia apa? Makna dia hantu raya tu tak balik dah lah. Kat tuan dia duk tunggu telung tu, tunggu sampai kiamat. Konon orang cerita macam tu. Tok Bomo ni dia boleh buat lagu tu. Telung rebus dah bawa pergi, dia kata hang tunggu sampai menetas kelong ayam baru hang balik kat tuan hang. Dia pun kata, baik tuan. Tunggu tuan tu, tunggu terus lah, tak balik dah. Macam inilah halnya. Kalau sekiranya hang tak masuk neraka, hang simpui biji gandum ni. Kalau tak boleh simpui, hang masuk neraka. Maksudnya apa? Tentu kena masuk lah ke dalam neraka. Kata Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah dan Abi Syuraih dan Abi Wa'ilah radhiyallahu anhum, dan ini hadis hasan. Tajuk baru bab fi ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-laban wal qamis. Ni dia nak mai pula cerita secara detail tentang ta'bir mimpi. Tentang ta'bir mimpi. Kalau mimpi cerita kata minum susu, apa ta'bir dia? Apa maksud dia? Kalau mimpi kata minum susu cap junjung, apa tafsiran dia? Kalau mimpi kata minum susu lembu, apa tafsiran dia? Benda ni rupa-rupanya ada cerita di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata bab yang datang pada menyatakan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan susu dan juga qamis, baju. Ketahuilah saudaraku, sekiranya seseorang itu tidur dan mimpi dia minum susu, ketahuilah bahawa itu mimpi yang sebenar. Mimpi kalau berkaitan dengan susu, itu betul, dia kata. Maka tiada yang mimpi syaitan ataupun mimpi ikut-ikutan. Dia kata kalau mimpi berkaitan dengan susu, itu bukan syaitan punya hal, itu bukan mengigau, itu mimpi ada tafsiran dia. Dia kata. Maka boleh ditakbirkan dia oleh orang yang ahlut ta'bir, oleh orang yang reti tentang ilmu ta'bir mimpi. Bila orang mai habaq kat dia, kata tuan, saya nak tanya tuan, saya semalam saya mimpi saya minum susu mak saya. Dia kata. Orang ni pun tengok, hang umur apa ni? Umur saya tahun ni 68. 68 hang mimpi minum susu mak hang. Okey, saya buka buku bagi tahu. Apa makna dia ni? Okey. Sebagaimana Nabi SAW telah bermimpi minum susu, maka ditakwilnya mimpi itu. Nabi sendiri pernah mimpi, dalam mimpi dia minum susu. Lepas tu Nabi menjelaskan maksud mimpi itu. Bermula kenyataan Nabi SAW bermimpi minum susu itu, ada hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bainama ana naim iz utitu biqadahi labanin fasharibtu minhu. Diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak Sidina Umar Al-Khattab. Kata dia, aku dengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia di dalam antara aku tidur, tiba-tiba aku lihat di dalam mimpi aku. Nabi cerita, Nabi kata aku tengah tidur, dalam tidur itu aku mimpi. Nabi kata dibawa orang kepada aku satu bekas yang penuh isinya dengan susu. Dalam mimpi itu Nabi nampak satu orang mai dekat dia bawa qadah. Kedah ni, tuan-tuan duduk di kedah ni, rupanya kedah ni maksud dia besen. Qadah, qaf dal ha, qadah, besen. Kan dalam hadis cerita Nabi menjelang wafat, Aisyah kata apa? Nabi minta ayam. Maka Aisyah kata, aku buat mai satu qadah, satu bekas. Nabi jelum tangan dia dalam qadah ni dan bekas ni, Nabi sapu di muka dia. Kan?
Nabi SAW mimpi orang bawa mai satu bekas yang berisi susu. Maka kata Nabi, aku ambil akan dia, lalu aku minum daripadanya. Bila orang bawa mai susu, Nabi pun minum susu tu. Sehinggalah aku nampak diriku puas daripada dahaga dan cukup kenyang. Nabi kata orang bawa mai satu bekas ada susu dan Nabi pun minum dan sampai puas, sampai kenyang Nabi minum susu itu. Summa a'taitu fadli Umar bin Al-Khattab. Qalu fama awwaltahu ya Rasulullah? Qal al-ilm. Kemudian daripada telah aku minum susu itu sehingga puas dahaga aku, lalu aku lihat ada lagi lebih susu itu di dalam bekas tadi, maka aku bagi yang lebih itu, yang lebih daripada aku minum itu, kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Itu dia. Nabi kata dia mimpi orang bawa mai bekas ada susu, dia minum sampai puas, ada lagi balance susu tu. Hak balance tu Nabi bagi dekat Saidina Umar, suruh perhabis. Itu dalam mimpi macam tu. Bila didengar oleh sahabat-sahabat Nabi SAW akan sabda Nabi itu, maka mereka tanya Nabi, kata mereka itu, apakah tuan hamba takwil akan mimpi minum susu itu ya Rasulullah? Sahabat pun tanya Nabi, apa maksud mimpi itu? Jawab Nabi SAW, maksudnya ilmu. Nabi kata, susu tu maksudnya ilmu. Kerana sama-sama ada bersekutu di antara susu dengan ilmu itu pada banyak faedahnya. Itu dia. Pasal apa? Pasal susu dengan ilmu ni lebih kurang dari segi faedahnya. Dan pada keadaan kedua-duanya itu dan tempat letak segala kebaikan, ilmu, segala kebaikan ada pada ilmu, susu, segala kebaikan ada pada susu. Iaitu susu itu banyak faedahnya pada jisim, pada badan. Minum susu ni Nabi kata cukup baik untuk sesiapa sahaja. Sampai tua pun orang minum susu. Kan yang orang duk jual lah ni susu apa? Enlin. Susu orang tua lah tu. Kan? Dia baik untuk tulang. Bila tua ni tulang ni maklum sajalah. Sila lama sikit tengok ni 8.45 tak habis lagi, lutut dah duduk sengai lah. Tulang lah tu. Bahasa lah ni dia panggil rheumatism. Rheumatism ni pasal-pasal tulang ni. Sakit yang berkaitan dengan tulang sendi dan sebagainya. Bila pergi dekat doktor ortopedik, doktor pakar tulang ni, dia kata, Haji umur sudah 65 Haji. Haji kena minum susu. Kita kata dia, apa doktor melawak macam tu. Kita ada ingat susu ni abang budak-budak. Dah, abang orang tua-tua pun ada susu juga. Cuma tak minum dengan botol. Itu aja. Jadi yang kata susu ni satu benda baik. Apabila satu orang mimpi, dalam mimpi dia minum susu, itu benda baik. Nabi kata itu bukan daripada syaitan, itu bukan mengigau, itu benda baik, itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan susu maknanya ialah ilmu, Nabi kata. Okey. Dan ilmu itu berfaedah kepada jiwa. Nabi SAW kata ilmu itu bagus untuk kejiwaan, pasal dia fitrah. Tuan-tuan ingat balik dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi diberi pilih di antara dua minuman. Apa dia? Susu dengan arak. Nabi pilih susu. Pasal apa? Pasal susu ini tidak ada syak lagi, dia baik. Begitu kata At-Tirmizi. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Abi Bakrah dan Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Salam dan Khuzaimah dan At-Tufail bin Syikhirah dan Samurah dan Abi Umamah dan Jabir dan lain-lain lagi. Dan bermula hadis Ibni Umar itu hadis yang sahih. Dia kata hadis tadi hadis sahih. Masalah mimpikan susu dan minumnya, apa takbirnya? Kata Qistallani. Ini ulama hebat tuan-tuan. Dia boleh baca Qistallani dan boleh baca Qastallani. Qaf tu boleh baca bawah pun boleh, baca atas pun boleh.
Qistallani boleh, baca Qastallani pun boleh. Nama betul dia Syihabuddin. Tapi dia tak terkenal dengan nama Syihabuddin, dia terkenal dengan nama Qastallani ataupun Qistallani. Dia mazhab Syafi'i. Kalau tuan-tuan baca kitab apa-apa rajin duk jumpa ni, nama dia ni Qistallani ataupun Qastallani, rajin jumpa nama dia ni. Dia ni popular dengan kitab dia Irsyadus Sari. Kitab Irsyadus Sari adalah kitab syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Kan Sahih Bukhari ini dia ada syarah dia. Di antara syarah dia Fathul Bari. Itu juga syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Dan juga Irsyadus Sari. Yang tulis kitab Irsyadus Sari, syarah kepada hadis-hadis Al-Bukhari ini, ialah dia ni, Qistallani. Ataupun nama dia Syihabuddin Abul Abbas ni. Dia ni. Dan dia ni terkenal apa tuan-tuan ni? Dia ni terkenal sebagai satu orang yang nak kata anti pun macam anti juga. Dia tak suka dengan geng Sufism. Geng Sufi ni. Geng haduk rajin meratit. Tambahlah ni meratit jenis lompat-lompat macam kangaroo ni. Macam-macam dah ada Kuala Kedah ni pun jenuh. Benda-benda macam ni. Betul tak betul? Wallahu alam. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Tok guru ada kata betul, ada kata tak betul. Wallahu alam. Pulang balik kepada Allah. Cumanya nampak tu lagu duk lompat. Lagu tu pun, kalau Qistallani dia tak suka. Mai dekat dia cerita-cerita jenis macam ni, nak cerita, nak berzikir, nak berwiri, nak melompat, nak apa ni, saat lagi kenal dengan dia. Dia terkenal sebagai satu orang ulama yang tak suka benda-benda macam ni. Okey. Itu pendirian dia. Dia punya hal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tetapi dia yang kata Imam Qastallani ataupun Qistallani ini, dia dianggap mujaddid pada zaman dia. Dia dianggap sebagai mujaddid, sebagai orang yang reform agama pada zaman dia. Hebat dia ni. Nak boleh jadi pengarang kepada syarah kepada Sahih Al-Bukhari, ini bukan orang biasa. Baik, cuba tengok apa dia kata. Kata Qastallani di dalam Irsyadus Sari ni, di dalam syarah kepada Sahih Bukhari, telah ditentukan ta'bir mimpi di dalam hadis tersebut yang kita baca tadi dengan mimpi minum susu unta. Dia kata yang kata Nabi mimpi tadi itu mimpi minum susu unta, dia kata. Kan kita duk pergi umrah, bila sampai di Hudaibiyah ni, pakat beratuk minum susu unta. Malam tu duduk di hotel tak pakai baju hangat. Baju sidai atas bawah sunta. Kata dia yang hadis yang kata Nabi mimpi, kata orang buat main bekas yang ada susu yang Nabi minum sampai puas, hak belen Nabi bagi dekat Sayyidina Umar tu, susu tu kata dia susu unta, dia kata. Kerana ta'bir mimpi minum susu unta itu ialah dapat harta halal ataupun dapat ilmu. Malam ni kalau tuan-tuan balik, mimpi dia ada di Hudaibiyah. Allahu Akbar tuan-tuan, maksudnya nak boleh duit. Dia kata. Mimpi kata Imam Qastallani, kalau mimpi kata minum susu unta, itu makna nak dapat harta halal ataupun nak dapat ilmu, dia kata. Katanya dan mimpikan susu lembu menunjukkan negeri tidak kemarau pada tahun itu. Itu. Ini ta'bir. Ta'bir mimpi ini dibuat berdasarkan hadis yang berbagai-bagai. Mimpi minum susu lembu, maknanya insya-Allah negeri kita tak akan kemarau. Dan menunjukkan harta halal juga. Dan susu biri-biri itu alamat harta dan sukacita dan sihat badan. Dia cerita mimpi susu ni kah cantik. Unta kah, lembu kah, biri-biri kah, apakah, semua dia nak membawa kepada tafsiran yang baik, dia kata. Dan mimpikan minum susu menatang liang, alamatnya syak pada agama. Susu di rumah mimpi minum menatang liang, susu serigala, dia mimpi minum. Allahu Akbar. Dia kata yang tu menunjuk kata orang yang mimpi itu dia ada satu penyakit. Dia penyakit dia apa?
Dia syok dengan agama. Tuan tengok ni depa duk edar lah video klip dalam Facebook, depa duk send dalam WhatsApp. Dia cerita budak cerodong mana kami duk bercakap deras. Depa buat tajuk dia tu kata budak munafik apa macam depa duk bantai budak ni. Dia pun reti juga agama sepatah dua, tapi dia pergi hurai agama cara kepala otak dia. Dia duk marah ni pasal hadis yang kata siapa yang mengucap la ilaha illallah ni boleh masuk syurga ni. Dia tak puas hati. Dia kata takkanlah dia kata benda. Dia duk cakap kepala otak kita ni tuan-tuan Tuhan bagi. Oleh kerana kepala otak ni Tuhan bagi, maka kita kena guna dia sesuai dengan perintah Tuhan. Tuan-tuan, tak susah tuan-tuan. Tuhan ni within second aja, dalam 1 saat aja, terus jadi hilang akal. Tuan-tuan, Tuhan boleh buat tuan-tuan. Jangan juah sangat dengan Tuhan ni, jangan juah sangat. Pengajaran Tuhan tunjuk depan mata ni cukup banyak lah. Seganeh-ganeh bekas Perdana Menteri Israel tu. Siapa nama dia? Sharon. Tak mati lagi sampai hari ni. Dah berapa tahun dah badan duk shrinking. Duk jadi kecut sampai jadi macam budak kecil dah badan dia. Tak mati. Jasa dia yang cukup besar kepada bangsa Israel apa dia? Dia bunuh orang Islam di Shabra dan Shatila. Sampai saudara Zubair Ali, bekas budak Maktab Mahmud ni, pergi kerja di Universiti Melaya, bahagian kebudayaan Universiti Melaya ni, sampai buat lagu Shabra dan Shatila. Generasi muda ni tak tahu, balik segi masuk YouTube, pergi type Zubair Ali, Mahat Mahmud, tak payah type lah. Zubair Ali, Shabra, Shatila. Keluar lagu tu. Dia buat dalam bentuk lagu nak cerita kezaliman yang dibuat oleh Israel terhadap orang Islam di kamp Shabra dan Shatila. Kita hayati lirik lagu Zubair Ali ni pun cukup dah menggambarkan zalimnya Sharon ni. Siapa pernah sangka satu Perdana Menteri Israel yang sezalim itu tiba-tiba hari ini jadi macam tu dan tak mati. Dia ni kalau sekiranya boleh pergi tanya dia, kalau boleh bercakap lagi dia ni, tak ada benda yang dia nak lah ni melainkan mati. Tak mati. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Besar. Dia boleh balas kepada orang yang jahat dengan dia, dengan agama dia, dengan orang-orang yang ikut agama dia. Dia boleh balas dengan macam-macam cara. Sakit, menderita tapi tak mati, ini adalah azab dunia yang cukup dahsyat. Kalau dia boleh kena, siapa pun boleh kena. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi otak, bagi akal, bagi pemikiran. Allah tak lepas benda ni secara mutlak, bebas untuk fikir dan bercakap sesuka hati. Sebaliknya benda ni diikat dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambung, dia kata dan susu menatang-menatang buah itu alamat ketiadaan terpuji. Mimpi minum susu, tak kira menatang buah apa pun, itu tak bagus. Melainkan jika mimpi minum susu singa betina pula dah, dia main tu pula. Alamat, dia kata berharta tetapi ada ramai musuh. Mimpi minum susu singa betina. Minum. Maksudnya apa? Dia ni bakal jadi orang kaya tapi musuh keliling pinggang. Bangkit pagi mandi manda apa semua, nak keluar rumah pakai baju kalis peluru. Duit banyak tapi hidup ya Allahu Akbar tak aman, tak tenteram, takut kat orang. Duduk dalam rumah nampak kereta Proton Saga putih lintas 2 kali, ketang dah. Orang nak samun aku kah, depa nak merok.
kawang ke apa, dia jadi tak tenteram. Duk naik kereta Kuala Pekan Alor Stang, mai satu motor 2 orang pakai helmet cermin tutup depan, duk beralih tengok dia lama, lebih pada seminit, dia ketak lah. Dia kata, puan ni nak tembak aku ke apa ke. Lagu tutup sakaya tak apa. Ni dia kata, maka jika mimpi itu orang yang berjawatan, dia kata, maka lebih lagi lah kepada dia. Lagi takut dia bila mimpi minum susu singa betina, sedangkan dia orang yang ada jawatan, dia lagi tak boleh tidur lena. Begitu. Dan kata Abu Sahal Al-Masihi, dia kata mimpi minum susu singa jantan pula alamat dapat kemenangan daripada lawan musuh pula dah. Dia pikir tu pula dah. Jadi dalam mimpi tu tuan-tuan mau duk renung tengok singa ni jantan ke betina. Kan? Mau duk renung tengok lagu tu. Ini semua adalah tafsiran daripada Qistalani berdasar kepada hadis yang berbagai-bagai. Dia kata. Terus di bawah tu, mimpi memakai baju kurung itu apa takbirnya? Ini pula mimpi pakai baju kamis, baju kurung. Ni baju macam saya pakai ni dia panggil kamis. Juga dipanggil baju kurung. Begitu. Sesungguhnya takbir mimpi pakai baju kurung itu ada macam-macam juga. Maka di sini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi hadisnya bahawa Nabi SAW ada mimpi melihat orang memakai baju kurung dan telah ditakwil mimpinya itu di hadapan sahabat-sahabatnya. Dan hadisnya begini, kata dia, an Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bainama ana naim ra'aitu an-nas yu'raduna alayya wa alaihim qumus. Ini mimpi Nabi. Diriwayatkan daripada Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf, diambil hadis ini daripada setengah sahabat Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW bersabda, di dalam antara aku tidur, aku nampak di dalam mimpiku akan orang ditunjukkan kepada aku, padahal ada atas tubuh mereka itu memakai baju kurung. Nabi kata, satu hari aku duduk tidur, mimpi orang mai jumpa aku. Orang yang mai ni pakai baju kurung, pakai baju kamis, pakai jubah putih. Begitu. Maka ditunjukkan kepada aku itu seorang kemudian daripada seorang. Nabi kata dalam mimpi itu orang hak mai ni dilihatkan kepada aku seorang-seorang. Aku kenal siapa yang mai ni. Begitu. Minha ma yablughu thudi wa minha ma yablughu asfala min dhalik. Fa'urida alayya Umar wa alayhi qamisun yajurruh. Maka kata Nabi, setengah daripada orang yang ditunjukkan kepada aku itu ada barang yang sampai ekor baju kurungnya itu di dadanya. Nabi kata, tapi yang peliknya, orang hak mai jumpa aku dalam mimpi aku ni, Nabi kata ada yang pakai baju pakai dada, style Bollywood. Dia pakai baju nampak pusat. Nabi kata, aku mimpi ada orang mai pakai baju kurung, tapi baju dia takat pakai dada aja, nampak perut. Dia kata. Dan setengah daripadanya ada yang sampai ke bawah daripada itu, yakni sampai ke pusat. Nabi kata ada sebahagian lagi hak mai tu pakai baju sampai pakai pusat. Dan ada yang sampai ke paha, ada yang bajunya sampai ke paha. Macam mana jemaah tabligh pakai. Lagu tu pun ada, dia kata. Dan ada yang sampai kepada lututnya. Ada yang labuh daripada paha pergi sampai parai lutut. Pun ada juga. Macam Pakistan kapet. Ada juga, dia kata. Dan ada yang sampai kepada mata kakinya. Ada yang pakai jubah full sampai mencicah buku lalinya. Ini mimpi Nabi. Nabi mimpi macam tu. Orang mai pakai baju macam-macam ragam. Ada yang pakai parai dada saja, ada yang parai pusat, ada yang parai paha, ada yang parai lutut, ada yang sampai ke buku lali. Baju hak pakai ni. Di dalam itu ditunjukkan orang kepada aku akan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dalam ramai-ramai itu Nabi kata ada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan aku lihat atas badannya, yakni atas badan Umar
baju kurung panjang yang dipakainya di atas badannya dihela sampai ke tanah. Umar ni pakai baju labuh elok, dia kata. Ni, hak tadi pakai dada, pakai pusat, pakai paha, pakai lutut sampai buku lali. Umar ni mai pakai baju labuh, dia kata. Bila didengar mereka akan sabda Nabi SAW demikian itu, maka mereka lalu bertanya akan takwil mimpi Nabi itu. Qalu fama awwaltahu ya Rasulullah? Qala ad-din. Maka kata sahabat, apakah tuan hamba nak takwilkan, nak tafsirkan akan mimpi tuan hamba itu ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, aku takbirkan dia dengan agama. Nabi kata. Jadi kalau mimpi itu berkisar tentang baju, itu cerita pasal agama. Itu yang kata takbir mimpi. Baik. Yakni Sayyidina Umar Al-Khattab itu kuat agamanya. Pasal Umar, Nabi tengok dalam mimpi dia pakai baju labuh elok. Maknanya Umar Al-Khattab agamanya bagus. Dan banyak imannya. Sebagaimana tidak ada bandingnya. Karena baju kurung itu menutup dia akan auratnya di atas dunia. Dan agama itu menutup dia akan dirinya di dalam negeri akhirat. Dan mendinding akan dia daripada sekalian yang tidak disukainya. Itu dia. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tuan-tuan, hebat dia ni, hebat. Yang Syiah marah sangat kat dia ni. Syiah tak boleh dengar nama Abu Bakar, nama Umar, nama anak-anak Abu Bakar, Aisyah, nama Hafsah, anak Sayyidina Umar, pun tak boleh dengar. Pemarah kat Abu Bakar dekat Umar ni sampai habis keturunan dia. Dia tak boleh terima. Macam mana marahnya Nyonya Mansur kepada Kasim Selamat ni. Dia kata, aku tak suka hang dengan keturunan hang sekali, aku tak suka. Ahlil music, dia kata. Tak suka. Walhal yang kata Umar dan Abu Bakar ni orang bagus tak bagus, tuan-tuan? Bagus. Tak pernah dengar hadis cerita tentang Umar Al-Khattab. Dia kata, wafaqtu Rabbi fi thalathin. Umar kata, qultu ya Rasulullah law ittakhadna min maqami Ibrahim musalla fanazalat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya, cerita kata hebat Sayyidina Umar ni. Dia kata ada 3 perkara. Aku bagi cadangan, Allah setuju. Bukan Nabi setuju, Allah setuju. Apa dia? 1. Dia kata pada satu hari dia cadang dekat Nabi, Sayyidina Umar ni. Dia ada di Mekah, dia cadang dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah law ittakhadna min maqami Ibrahim musalla. Dia kata, ya Rasulullah, kalaulah kita boleh jadikan sebahagian daripada makam Ibrahim ini tempat semayang kita, alangkah baiknya. Dia pergi cadang benda tu dekat Nabi. Tiba-tiba Allah buat turun ayat, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah sebahagian daripada makam Ibrahim itu musalla, maksudnya tempat semayang. Hari ini kita pergi Mekah buat haji, buat umrah. Apabila kita selesai tawaf 7 pusingan, kita pergi semayang sunat tawaf di mana? Belakang makam Ibrahim. Siapa yang mula-mula mencadangkan supaya dijadikan belakang makam Ibrahim itu tempat semayang? Umar cadangkan. Bila dia cadang, Allah turun ayat Quran setuju dengan cadangan dia. Hebat tak hebat dia ni? Hebat. Umar Al-Khattab ini hebat. Yang kedua, wa qultu ya Rasulullah inna nisa'aka yadkhulu alaihinna al-barr wal fajir falau amartahunna an yahtajibna. Satu hari dia pergi kata dekat Nabi, Sayyidina Umar ni, anak dia pun salah seorang isteri Nabi, Hafsah. Satu hari Sayyidina Umar pergi menghadap Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, kalaulah boleh,
Tuan minta isteri-isteri tuan pakai jilbab, pakai tudung, tutup rambut, tutup semua, pakai tudung. Alangkah baiknya. Masa tu ayat perintah tudung tak turun lagi. Umak ni dia duk tengok isteri-isteri Nabi ni. Dia pergi kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau sekiranya isteri-isteri tuan ni suruh pakai tutup. Dia kata pasal apa? Pasal yadkhulu alaihinnal bar wal fajir. Dia kata sebab orang hak duk keluar masuk tu ada orang baik, ada orang jahat. Kita mana tahu. Macam hari ni tuan-tuan, orang main minta derma kat kita. Kita tahu ke dia ni betul tak betul? Kita pun tak tahu. Kita mana ada kemampuan nak kenal dia ni. Dia buh kepiah putih, dia gantung janggut sikit, dia apa, dia main abang, dia nak buka mahat tahfiz. Kita mana tahu dia betul ke tak betul. Kita tak bagi, tak ke betul. Kita bagi, tak ke dia pemohong. Tapi bagi tengok tak betul. Kita dapat tak pahala kita bagi ke dia? Dapat. Pahala kita dapat. Kalau kita ikhlas, kita bagi duit yang kita bagi daripada sumber yang halal, kita dapat pahala. Tapi tang dia tu kita tak tahu betul tak betul. Jadi Umar atas alasan itu dia pergi kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau sekiranya isteri-isteri tuan ni suruh pakai tudung, tutup elok-elok. Dia kata pasal orang duk keluar masuk ni kita tak kenal depa ni baik ke jahat, kita tak kenal. Allah buat turun ayat, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Itu ayat hijab. Allah turun ayat, Muhammad kata kepada orang perempuan yang beriman, orang perempuan mata tundukkan pandangan, jangan duk liak mata. Perempuan kalau betul-betul kita beriman, kita jaga pandangan mata kita, jangan duk tengok bebas sangat. Wa yahfazna furujahunna, dan suruh depa ni supaya pelihara maruah dan kehormatan depa. Wala yubdina zinatahunna, jangan depa duk tunjuk, duk tayang perhiasan depa. Illa ma zahara minha, melainkan benda yang memang zahir, tak payah nak, itu lain. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan suruh orang-orang perempuan yang beriman ini labuhkan tudung mereka sehingga menutup dada-dada mereka. Turun ayat tu, maka turun ayat hijab. Bermula daripada turun ayat tu, orang perempuan Islam mesti kena pakai tudung. Ayat tu turun sebab musabab dia apa dia? Sebab Umar pergi cadangkan benda tu kepada Nabi. Allah turun ayat sokong apa yang dicadangkan oleh Umar. Hebat dah Umar ni? Hebat. Dan yang ketiga apa dia? Dia kata yang ketiga, berlaku komplot di antara isteri-isteri Nabi. Kita baca hadis ni di Masjid Tanah Merah, di Masjid Jitra, Masjid Muttaqin. Kita baca hadis macam mana berlaku pakatan di antara isteri-isteri Nabi. Mereka pakat untuk nak tunjuk perasaan kepada Nabi. Nabi pun manusia biasa, walaupun dia maksum, isteri-isteri dia tidak maksum. Atas sifat mereka sebagai manusia biasa, dia ada perasaan tu. Mereka berpakat untuk macam nak tunjuk sikit tak puas hati kepada Nabi. Bila benda ni sampai, pengetahuan ni sampai kepada Umar Al-Khattab, dia pergi jumpa isteri-isteri Nabi ni. Dia kata, asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna. Dia pergi bagi amaran dekat isteri-isteri Nabi ni. Dia kata, kunna abang dekat hampa. Dia kata, baik-baik sikit hampa ni. Kalau sekiranya apa yang hampa buat ni menyebabkan Nabi kecil hati dan Nabi ceraikan hampa, aku nak abang satu, Tuhan tentu akan ganti isteri yang lebih baik kepada Nabi. Hampa terpelau saja. Dia pergi cakap lagu tu dekat isteri-isteri Nabi. Pasal apa? Pasal sahabat-sahabat yang rapat dengan Nabi, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Abdul Rahman bin Auf, semua ni mereka tak boleh tengok orang sakiti Nabi. Kalau siapa sakiti Nabi, macam sakiti mereka.
Umar langgang pergi jumpa isteri Nabi ni, dia bagi warning dekat mereka. Dia kata, hampa baik-baik sikit, aku nak abang dekat hampa, kalau hampa duk buat perangai macam ni, kalau sampai Nabi kecil hati, kalau Nabi sampai ceraikan hampa semua, aku nak abang satu, Tuhan garanti akan ganti isteri yang lebih baik daripada hampa kepada Nabi. Hampa yang akan rugi. Bila dia pergi kata lagu tu, turun ayat 5 surah At-Tahrim. Apa hak dia kata tadi? Disokong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat yang kata Sayyidina Umar Al-Khattab ini. Maka tidak heran Nabi SAW mimpi, nampak Sayyidina Umar dalam mimpi, dia mai dengan jubah labuh elok. Nabi kata, Umar ini ilmunya tinggi, agamanya baik sekali. Sayyidina Umar Al-Khattab. Tapi walaupun Sayyidina Umar Al-Khattab baik macam tu, dia tak pernah rasa dia lebih baik daripada Abu Bakar As-Siddiq. Tu yang kata sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni begitu sekali istimewa dia. Dia tetap letak diri dia rendah. Dia tak tunjuk kata dia besar diri. Kita boleh tengok satu kejadian di mana selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis kata, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalatil ansar minna amir wa minkum amir. Apabila Nabi SAW wafat, orang-orang Ansar, orang Ansar ni orang mana? Orang Madinah. Bila Nabi wafat aja, orang Madinah angkat suara sikit. Orang Madinah kata apa? Mereka kata, minna amir, daripada kalangan kami orang Madinah ada ketua kami. Wa minkum amir, dan hampa muhajirin yang mai daripada Mekah mai ke Madinah hijrah ni, hampa pun ada ketua hampa. Lah ni macam mana? Nabi dah tak ada, kita nak lantik siapa untuk ganti Nabi? Nak lantik kalangan kami Ansar ataupun nak lantik daripada kalangan hampa muhajirin? Pergi buka mulut cakap macam tu. Fa'atahum Umar Al-Khattab bila dengar benda ni, dia pergi cari kawan yang bercakap ni. Dia pergi cari orang yang bercakap ni. Faqala Umar, alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amara Abu Bakrin an yusalliya bin nas. Dia pergi kata dekat orang-orang Madinah ni, orang-orang Ansar ni, dia kata, aku nak tanya hampa lupa dah ke masa Nabi gering, masa Nabi sakit dulu, Nabi lantik siapa untuk ganti Nabi jadi imam kepada orang ramai? Hampa lupa dah ke? Nabi lantik Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam ganti Nabi, untuk mengimamkan jemaah di masjid pada masa Nabi sakit. Hampa lupa ke benda tu? Dia kata, fa ayyukum tatibu nafsuh an yataqaddama Abu Bakrin. Aku nak tanya hampa, di kalangan hampa ni, orang-orang Ansar, orang Madinah ni, siapa di kalangan hampa yang ada rasa dalam hati kata dia lebih baik daripada Abu Bakar? Dia bukan minta kat dia jawatan tu, tapi dia tak boleh orang nak tunjuk lebih pada Abu Bakar. Walhal dia pun hebat. Hebat tak peribadi sahabat-sahabat Nabi? Sangat hebat. Hampa lupa ke benda ni? Nabi sakit, Nabi pilih siapa untuk jadi imam? Nabi pilih Abu Bakar. Aku nak tanya hampa, siapa daripada kalangan hampa yang ada teringat? Dia kata, yang ada teringat dalam hati kata dia lebih baik daripada Abu Bakar. Dia kata. Qalu, jawab orang-orang Ansar ni, na'udzubillah an nataqaddama Abu Bakrin. Serot depa ni, serot tau, serot. Kalau bahasa sorat dia kata serot. Dia kata syong, bahasa utara kita ni, dia sedap bunyi tu. Serot depa ni, serot tu, dengar tu pun serot lah. Ansar ni bila dengar Umar cakap macam tu, ni hampa ada hati kan nak pergi ganti tempat Nabi? Hampa nak langkah Abu Bakar ke? Siapa di kalangan hampa yang ada teringat aja dalam hati kata dia lebih baik daripada Abu Bakar? Ansar dengar-dengar ni serut. Ansar kata apa? Na'udzubillah, kami minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala an nataqaddama Abu Bakrin, daripada nak mendahului Abu Bakar As-Siddiq. Kami tak ada pernah ingat macam tu. Habis selesai bab tu, Abu Bakar jadi khalifah. Umar pun hebat sampai Nabi mimpi nampak dia dalam mimpi ni, tapi dia tak rasa dia hebat, dia rasa Abu Bakar lebih hebat lagi. Nah, kita kena ada sifat tu tuan-tuan. Kita tak boleh rasa macam kita ni lah yang paling baik, tak boleh.
Bila kita ni, bila manusia ni rasa dia betul semua, pasanglah. Di situlah permulaan silap dia. Tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Qastalani di dalam Irsyadus Sari, maka hadis itu menunjukkan kelebihan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Tetapi tiada lazim daripada lebih Umar itu akan kelebihan atas daripada kelebihan Abu Bakar As-Siddiq. Ni kitab ni pun kata. Walaupun dia ni sampai Nabi mimpi nampak dia dengan jubah, Nabi kata Umar ini dari segi ilmu, dari segi agama dia hebat, tapi Nabi SAW tetap memberikan seniority kepada Abu Bakar As-Siddiq. Begitu. Dan mudah-mudahan rahsia pada diam Nabi daripada menyebut Sayyidina Abu Bakar itu ialah memadakan dengan barang yang diketahui daripada kelebihannya. Kadang-kadang orang yang hebat ni tak payah sebut hebat, dia memang hebat. Kan orang kata tung kalau isi penuh, katuk bunyi pelan. Tapi kalau kosong, katuk bunyi pum 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 punya deras. Kiasan orang tua-tua. Tung ni bila isi penuh katuk dia bunyi padu lah. Tapi kalau kosong bunyi macam kena ya. Pum 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 punya tak ada apa, kosong dia ni. Begitu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq dia keep low profile. Dia keep low profile. Ni akan datang, kita akan tengok akan datang, maksudnya tak sambung dah, sekejap lagi dia akan habis tahun ni ya. Akan datang ni dia akan main pula tajuk apa? Tajuk mimpi nampak orang duk karau timba cedok ayam telaga. Ni dia mai pula sekejap lagi. Mimpi duk karau timba ni, timba duk cedok ayam telaga ni, duk karau timba naik. Mimpi Abu Bakar duk karau. Abu Bakar karau macam mana apa semua, itu menggambarkan apa akan jadi kepada Abu Bakar semasa dia jadi khalifah. Itu dia. Itu yang kata kaitan mimpi dengan realiti. Itu kaitan dia. Baik, dan kata mudah-mudahan rahsia pada Nabi diam daripada sebut kehebatan Abu Bakar itu memadai barang yang diketahui daripada kelebihannya. Abu Bakar ni walaupun tak disebut hebat dia adalah hadis ni, tapi orang faham dah Abu Bakar tetap hebat di sisi Allah dan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun disebutkan oleh Nabi tetapi lupa rawi daripada menyebutkannya. Ini ulama punya ni, dia kata mungkin Nabi ada sebut tapi rawi terlupa nak catatkan benda tu. Maka yang dikehendaki ialah menjaga atas bahawasanya setengah daripada orang yang dapat bahagian-bahagian lebih kuat pada agama Sayyidina Umar radhiyallahu an. Dia nak beritahu kata Sayyidina Umar Al-Khattab ini kuat agamanya tetapi tidaklah sampai melebihi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk bab ru'ya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mizan wad-dal. Itu bab yang datang pada menceritakan tentang mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang neraca. Nabi satu malam tidur mimpi neraca, apa nama? Kati penimbang ni turun daripada langit. Apa tafsiran mimpi itu? Dan ad-dalwa. Dalwa maksudnya tu, cebok ayam telaga tu. Yang tu tajuk yang akan datang. Jadi apa kaitan mimpi tentang cebok telaga itu dengan kehidupan realiti? Nah, insya-Allah panjang umur kita sambung bulan 3 pula. Begitu. Mudah-mudahan ada kelapangan masa, ada kesihatan, kita sambung pada bulan 3 nanti insya-Allah. Lepas ni tuan-tuan dia akan mai lagi cerita tentang satu rawi hadis yang bernama Abu Bakrah dan kisah kontroversi Abu Bakrah. Dia akan jumpa esok ni. Dia ni satu orang hebat Abu Bakrah ni, tapi dia ada satu kisah kontroversi dia dicatatkan di dalam sejarah. Dan tajuk pasal takbir mimpi saja saya ingat habis tahun 2014 tak habis lagi tajuk ni. Habis tahun 2014 silap-silap hari bulan tak habis lagi tajuk takbir mimpi. Rupanya dia satu cabang ilmu yang cukup luas. Hadis-hadis yang menceritakan tentang takbir mimpi. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu
اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.